Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Udin bin Wahab dan insyaAllah pagi ini saya akan menyelesaikan tugasan yang ketiga, iaitu pembentangan video berkenaan dengan website yang telah saya sediakan. Jadi tajuk yang saya telah sediakan dalam website itu jenis najis dan cara menyucikannya. Jadi sebelum saya meneruskan pada pembentangan, kita lihat apakah itu pengenalan. Okey, baik. Pengenalan kepada poster ini adalah ke arah industri revolusi 4.0 yang menekankan permodenan yang menjurus ke arah pendigitalan. Maka tercetuslah idea untuk menghasilkan bahan inovasi yang digunakan oleh murid tingkatan 1 Pendidikan Islam KSSM. Maka saya telah membuat satu rancangan pengajaran harian yang bertajuk jenis najis dan cara menyucikannya. Dia boleh lihat kepada DSKP KSSM Pendidikan Islam tingkatan 1. Okey, seterusnya kita lihat apakah itu penyataan masalah. Okey, yang pertama, proses pengajaran dan pembelajaran yang pasif, sahala dan tidak menarik. Okey, baik. Kalau sebelum ni kita lihat guru-guru hanya mengajar dalam kelas, bawa buku, bawa SKP, bawa cukang dan terus mengajar. Maka dia akan melahirkan murid yang pasif dan juga tidak ada suasana yang kondusif dalam kelas. Maka dengan ini tercetuslah idea saya untuk menghasilkan satu bahan pengajaran yang lagi menariklah untuk tajuk ini. Okey, yang kedua, pengajaran dan pembelajaran yang kurang melibatkan murid. Selain itu juga kita dapat melihat proses PDP yang sering diamalkan oleh guru hanya berpusatkan kepada guru semata-mata tanpa melibatkan murid dalam proses PDP. Jadi maka kita lihatlah murid ni kurang aktif, jadi kurang respon daripada murid. Jadi menggunakan website yang telah saya sediakan, insya-Allah sedikit akan membantu murid dan pelajar, murid dan guru untuk menjadikan suasana dalam PDP lebih menarik. Okay, yang ketiga, murid hanya dapat memberikan contoh yang terhad. Contohnya apa? Berdasarkan alat bantu mengajar guru yang mawjud. Bermaksud murid kita ni tidak berkembang dari segi pemikiran. Maka mereka melihat BBM yang mawjud sahaja yang dapat dilontarkan. Adapun bahan-bahan yang selain daripada mawjud yang tidak disediakan oleh guru, mereka tak berfikir. Maksudnya tidak ada fikiran di luar kotak tu. Okey. Seterusnya kita lihat apakah itu objektif. Objektif saya menghasilkan bahan multimedia ini. Okay, yang pertama, dia membantu guru dan murid dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. InsyaAllah lah dengan menggunakan bahan interaktif yang telah saya sediakan, maka sedikit dia akan membantu guru dan murid dalam melaksanakan PDP. Yang kedua, mewujudkan persekitaran yang menarik serta melibatkan murid dalam aktiviti pembelajaran. Jadi kita bukan sahaja PDP ni bukan sahaja berpusatkan kepada guru semata-mata, bahkan lebih utama sekiranya kita melibatkan pelajar dalam proses PDP supaya input ataupun output yang hendak disampaikan oleh guru tu dapat diserap oleh pelajar. Yang seterusnya, yang ketiga, mengukuhkan kefahaman murid tentang tajuk bersuci daripada najis dengan menggunakan contoh yang dekat dengan pelajar. Jadi pelajar akan dapat memberi contoh yang lebih, orang kata, sinonim dengan mereka. Contoh, bila kita sebut berkenaan dengan najis, kita ada 3 klasifikasi najis. Yang pertama, najis mutawassithah, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni kita sebut najis yang ringan. Kalau contoh paling dekat sekali adalah adik mereka ataupun bayi yang berusia kurang 2 tahun yang masih lagi menyusu. Maka contoh ni dekat dengan diri mereka lah. Yang kedua, najis mughallazah. Najis mughallazah ni najis yang sangat berat. Bila sangat berat,
maka para pelajar akan tergambar dalam fikiran mereka hanya dua saja, iaitu anjing dan juga khinzir. Dua ni saja. Inilah kita sebut sebagai najis mughallazah. Itulah najis yang berat. Okey, baik. Seterusnya, impak dan signifikan sekiranya menggunakan bahan interaktif yang telah saya sediakan. Okey, melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Dengan bermain juga, pelajar akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan menguasai bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tata bahasa. Okey, dalam kita melaksanakan PDP, kita sepatutnya melihat pada apakah impak ataupun signifikan tajuk yang kita sampaikan pada hari tersebutlah. Maka bermain juga, tapi kita nak supaya input ataupun hasil dia tu sampai kepada pelajar. Bukan sekadar kita melakukan permainan dalam PDP semata-mata. Maka dalam saya punya website ataupun bahan multimedia, saya ada menyediakan nota, saya ada menyediakan juga alat untuk bermain, permainan yang berbentuk kepada pembelajaran. Contohnya apa itu contohnya? Ini. Saya ada menyediakan quizzes. Okey, website ini bahan mudahlah untuk digunakan dan mesra pelanggan. Maksudnya bila kita sebut website ini, mana-mana sekolah yang mempunyai akses internet, ada mempunyai rangkaian yang stabil, boleh menggunakan bahan interaktif ni. Okey, yang seterusnya kita ada quizzes. Okey, dalam itu juga saya telah menyediakan beberapa soalan quizzes yang mana dia akan menambahkan lagi suasana dalam pembelajaran. Okey, antara lain saya juga ada menyediakan Gamey Lab. Gamey Lab ni kalau guru-guru cuba akses, dia sangat menarik lah. Ada permainan tapi berbentuk akademik. Ada soalan tapi memang seronok, insya-Allah akan seronok. Jadi guru-guru perlu cubalah masuk pada website saya. Senang saja, guru-guru hanya perlu scan sahaja kod bar yang saya sediakan di poster ni, maka secara automatik akan masuk pada website dan boleh mengajar tajuk jenis najis dan cara menyucikannya. Ini tajuk Pendidikan Islam KSSM bagi murid tingkatan 1. Maka di akhir PDP, kita akan melihat pelajar ini kelas berakhir dengan ceria dan semua pelajar dapat menguasai semua skop perbincangan yang telah kita sediakan di ruangan RPH yang telah kita sediakan. Maka sekian saja pembentangan saya untuk tugasan kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.